Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah? Musim PKP harapnya semua sihat secara fizikal dan juga secara mental. Okey, bila sebut pasal PKP ni semua menonton video ni daripada jauh, daripada rumah masing-masing dan saya pun sekarang berada dekat rumah. Okey, selamat datang ke dunia virtual untuk program kita hari ini. So, kita terus pada topik hari ini mengenai bahtera yang kuidamkan. Iaitu topik yang berkaitan dengan psikologi dan keluarga, di mana kita akan ceritakan perspektif keluarga daripada kita ceritakan keluarga dalam perspektif psikologi. Iaitu topik ini bahtera yang kuidamkan. Okey. So hari ini kita akan bercerita selama setengah jam bersama saya. Kita berkenalan sedikit. Selama setengah jam ni saya akan cerita kepada anda topik-topik yang berkaitan dengan dikatakan macam mana bahtera keluarga ni dan kita lihat perspektif dari psikologi. Orang kata tak kenal maka tak aruf. So kita berkenalan sedikit. Nama saya adalah Aiman Afri. Saya merupakan pengasas kepada aimanpsikologi.com. Saya juga merupakan pengurus akademi di Pusat Pakar Psikologi Ramai dan juga sekarang aktif berkongsi di ilmu psikologi dan pelbagai platform di media sosial. Pada mereka yang menonton ni, siapa yang kenal, siapa yang follow di Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, boleh follow sekarang. InsyaAllah kita jumpa di sana. Okey, terima kasih kepada pihak organizer, pihak penganjur kerana menjemput saya untuk topik hari ini. Bagi saya ini adalah satu peluang di mana kita akan ceritakan perspektif keluarga. Kita ceritakan dunia keluarga sejahtera, keluarga harmoni daripada perspektif psikologi. So, apa yang kita akan cover ini adalah kita cover 4 benda. Apa itu 4 benda? Yang pertama adalah kenapa kita mesti ambil perspektif psikologi. Perspektif psikologi ni adalah perspektif yang melibatkan ilmu tingkah laku manusia dan kenapa kita ambil perspektif psikologi dalam topik keluarga. Kemudian yang kedua, kita akan lihat anak-anak ini seperti pokok. Iaitu bila kata pokok ni maksudnya kita akan lihat macam mana analogi seorang anak ni boleh kaitkan sebagai pokok yang baru tumbuh. Tiba-tiba saya muncul kat atas ni kan. So bila nombor 2 adalah anak-anak seperti pokok. Yang ketiga, kita akan melihat topik ini dari segi perspektif macam mana nak bahagia dunia dan akhirat kaitannya dengan topik kita ini. Iaitu bahtera keluarga kita idamkan untuk sama-sama pergi ke syurga untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan yang terakhir adalah 4C, macam mana nak mencapai keluarga harmoni, di mana 4C ini melibatkan perspektif daripada psikologi manusia. Okey, kita lihat sama-sama sekejap lagi. Okey. Bila kita sebut pasal perspektif bahtera yang ku idamkan, pertama sekali kita kena lihat bahawa semua ni kenapa topik psikologi ni menyentuh mengenai topik keluarga. Maksudnya perspektif psikologi ni penting dalam merungkai topik keluarga hari ini kerana yang pertama kita lihat bahawa dunia psikologi ni adalah dunia yang melibatkan memahami pemikiran dan tingkah laku manusia, iaitu diri sendiri dan orang sekeliling. Kita faham diri sendiri, kita faham orang sekeliling. Itulah salah satu kelebihan bila kita faham psikologi. Sebab psikologi adalah dunia di mana kita memahami pemikiran dan tingkah laku. Dan bila sebut pasal pemikiran dan tingkah laku, bukanlah memahami itu maksud kita boleh baca fikiran, tapi lebih daripada kita faham kenapa orang buat macam tu, kenapa orang bertindak macam ni, dan kita tahu macam mana respon kepada situasi tersebut. Tak kisahlah situasi yang menekan jiwa diri kita sendiri, macam mana otak kita berfungsi, ataupun pada orang lain, kita bersusun dengan mereka. Dan kita relate pada topik ini dengan keluarga. Dan bila sebut pasal keluarga ni, satu benda yang kita kena faham bahawa keluarga ni, dia melibatkan, kalau topik hari ni lah, kita ambil perspektif keluarga ni, bila kita kata keluarga, saya nak anda faham, bila sebut keluarga je bermaksud, boleh jadi dia ada ibu, ada bapa dan ada anak. Itu kita ambil keluarga asas lah, yang paling basic. Kalau nak keluarga ramai-ramai sampai ke mertua, sampai ke cucu, cicit semua tu, mungkin topik lain kali lah. Tapi untuk kali ini kita ambil perspektif keluarga yang melibatkan keluarga asas lagi tu. Maksudnya ibu, bapa dan anak. 3 orang. Atau kalau anak lebih pun tak masalah lah. Tapi konsepnya 3 golongan ini. Okey? Dan bila sebut pasal keluarga ni, kenapa pentingnya kita faham psikologi? Yang pertama adalah kita kena faham bahawa psikologi ni adalah di mana bidang kita memahami manusia, kita faham kenapa orang macam itu, kita
kita faham kenapa dia beremosi macam ni dan kita tahu macam mana nak berespon atau bertingkah laku dengan dia. Kerana asas kesejahteraan psikologi dan emosi seseorang ialah melalui keluarga harmoni. Maksudnya, apabila datangnya keluarga harmoni menyebabkan seseorang itu boleh ada kesihatan mental yang baik, boleh ada kesihatan emosi yang baik. Dan bila sebut pasal psikologinya bagus, melibatkan orang yang mempunyai emosi yang sihat ni, dia ada tendensi untuk lebih menjaga ataupun lebih berfungsi dalam kehidupannya. Maksudnya bila dia ada emosi yang sihat, dia ada psikologi yang bagus, dia ada mental yang sihat, bermaksud bila dia semakin membesar, menyebabkan dia semakin boleh hidup dalam masyarakat dengan keadaan yang terbaik. Yang terbaik ni bukan bermaksud kaya, bukan bermaksud dia mampu jadi orang terkuat dan sebagainya. Tapi yang terbaik ni maksudnya dia mampu menjadi kawan yang baik, dia menjadi anak yang baik, dia mampu menjadi kawan yang betul-betul mendengar masalah, ataupun menjadi seorang guru yang betul-betul memahami anak muridnya, atau menjadi seorang lecturer yang faham ada pelajar-pelajarnya. So itu bermaksud dia terbaik dalam komuniti. Menjadi diri yang terbaik ni boleh datang apabila kita ada psikologi yang sihat. Dan kita kena faham, manusia ni untuk senang faham bila melihat pada perspektif psikologi, satu tips yang saya belajar daripada seorang ibu, ada seorang saya tak boleh sebut siapa, tapi seorang ibu ni dia mempunyai 10 orang anak, di mana 10 orang anak ni ke-10-10nya merupakan seorang hafiz dan hafizah. So ibu ni dia orang Indonesia punya. Apa yang dia kongsikan, macam mana dia mencapai benda-benda macam ni, dia menyebabkan anak dia boleh 10 orang, 10 hafizah dan hafizan. So rahsia dia share pada saya adalah, yang pertama, dia bahagikan ataupun dia melihat perspektif pendidikan kanak-kanak, layanan kita pada kanak-kanak sebagai ibu bapa, seperti kita panggil sebagai formula 7/3. Maksudnya 7/3 ni adalah 7 tahun yang pertama, di mana kita layan budak-budak ni macam raja. Kita layan budak-budak ni seperti seorang ketua, di mana kita bagi apa yang dia nak, kita bagi kasih sayang sebanyak mungkin, kita raikan dia, kita betul-betul main dengan dia, kita jaga dia, kita bagi makan, tukar pampers sebagainya. Memang kita anggap dia sebagai raja. Bila mana kita dah menganggap dia sebagai raja, dia akan masuk ke 7 tahun seterusnya, iaitu 7 tahun yang melibatkan macam tadi 0 sampai 7. So 8 sampai 14 umur di mana kita anggap dia sebagai banduan penjara. Bukanlah maksudnya kita seksa dia, tapi banduan penjara ni maksudnya kita mula meletakkan disiplin, kita mula untuk bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita mula menerapkan nilai-nilai moral, kita mula menegaskan sesuatu yang boleh dan tak boleh. Sebabnya fasa 8 tahun hingga ke 14 tahun adalah fasa di mana dia untuk belajar konsep boleh tak boleh dulu. Tak semestinya 8 ke 14, dia boleh jadi 8 ke 20, bergantung kepada kemampuan dan juga cara didikan ibu bapa tersebut. Kemudian masuk 7 tahun seterusnya, macam tadi yang 7 dan 7 seterusnya, iaitu 7 tahun yang seterusnya, kita panggil sebagai, kita anggap dia sebagai kawan. Maksudnya seorang ibu bapa melayan kanak-kanak ni di mana dia umur waktu tu kan umur 15 hingga 21 kan, di mana kita anggap dia seperti kawan, di mana kita boleh mendengar masalahnya, kita boleh tanya khabarnya, kita boleh ajak keluar makan. Maksudnya kita macam member. Sebabnya young adult ni ataupun dewasa muda, mereka memerlukan guidance ataupun mentor yang penting. Dia memerlukan ikon ibu atau ikon bapa, ikon hero dalam dirinya, di mana dia akan nampak bahawa dekat dunia ni ada orang yang dia boleh follow, ada orang yang dia dengar nasihat, dan ada orang yang dia boleh bertanya masalah, bertanya pendapat kalau dalam masalah. So kita nak menjadi ibu bapa yang macam tu. Sebab tu penting kita meletakkan elemen psikologi dalam keluarga. Sebabnya bila sebut pasal psikologi dan keluarga, psikologi tak dapat dinafikan. Keluarga ni adalah asas kepada mana-mana sistem sosial dekat dunia ni. Sebab dia bermula daripada diri sendiri, dan masuk ke keluarga, baru masuk ke kejiranan, dan masuk ke masyarakat negara. Tapi first yang basic adalah keluarga selepas diri sendiri. So nak tak nak memang kita tak dapat nafikan, kita tak dapat lari daripada perspektif keluarga apabila cerita pasal sistem sosial ataupun sistem komuniti sesebenarnya. Which is bring me to my second point, iaitu kita melihat anak-anak ni seperti pokok. Okay, bila sebut kenapa anak-anak ni seperti pokok, kenapa saya kata anak-anak ni seperti pokok? Sebabnya, okay, saya bagi satu soalan. Pokok ni macam mana rupanya? Pokok ni adakah dia dibesarkan dalam keadaan, contoh kalau saya nak tanam pokok kan,
Apa yang saya kena buat? Yang pertama sekali, kita akan ada satu biji benih. Bila kita ada biji benih, kita letak biji benih itu dalam tanah. Lepas tu kita tanam. Lepas tu kita biar. So esoknya pokok tumbuh. Macam tu ke? Tak kan? Mungkin boleh jadi tumbuh liar dan sebagainya, tapi dia akan tumbuh lebih cantik bila kita ambil benih tu, letak dalam tanah, kita gembur-gemburkan dia, kita siram, kita letak baja, kita bagi dia dapatkan matahari yang cukup, dan bila ada tumbuhan liar yang tumbuh atau weed ataupun rumput liar tumbuh sekelilingnya, kita cabut, dan kita pastikan mereka ni dapat nikmat atau dapat zat yang secukupnya untuk memastikan dia boleh tumbuh. Itu adalah pokok. Dan bila kita sebut pasal tanam pokok, kita dah bagi cukup zat, bukan bermakna bila kita dah bagi cukup bermaksud dia akan tumbuh. Tapi kita faham bahawa bila dia tumbuh, bila kita tanam dan kita letakkan semua biji-biji benih dan sebagainya, bukan bermaksud kita siram, kita letak matahari, esoknya kalau tak tumbuh, kita pun boleh masuk tanah masuk tangan dan tanah dan tarik keluar sebab nak bagi dia tumbuh cepat. Tidak. Sebabnya anak-anak ni seperti pokok. Walaupun dia yang pertama dia memerlukan segala zat besi, dia memerlukan segala zat-zat berbentuk physical attachment, dia memerlukan sentuhan fizikal, dia memerlukan sentuhan emosi, dia memerlukan kasih sayang, dia memerlukan pandangan mata, dia memerlukan apa saja jenis elemen spiritual, fizikal, emosi, sosial dan sebagainya. Dia lengkap cukup semua ni baru dia tumbuh dengan baik. Dan kita tak boleh paksa dia tumbuh. Dia akan tumbuh pada masanya. Apa yang kita boleh buat adalah kita bagi saja mana yang terbaik, dan bila sampai masa untuk dia tumbuh, dia akan tumbuh ikut bentuk tersendiri. Dan kita kena ingat, bila menganggap anak-anak ataupun keluarga ni seperti pokok, bermaksud kalau kita tanam biji pokok, contohnya kita tanam pokok durian, kita bolehlah harapkan macam mana pun kita nak kita letak biji tu benih durian, dan kita doa lah sangat-sangat, kita bantu dia untuk jadi pokok mangga. Kita nak juga jadi pokok mangga kan. Itu kalau kita nampak duri, tak ni bukan duri, kita nak dia jadi pokok mangga juga. Tapi masalahnya benihnya sudah benih durian. So ibu bapa buatlah macam mana pun, tapi kalau anak tu sudah ke arah dia maksudnya dekat sini adalah kanak-kanak dia ada minat tertentu, dia ada identiti tersendiri, dia ada dirinya yang dia mahu jadi. Dia bukan dilahirkan untuk menyambung cita-cita yang bapa ataupun mak yang tak kesampaian, dia paksa anak dia buat sebab mak bapak tak dapat jadi dulu. Kita kena ingat bahawa kanak-kanak ni dia ada nilai ataupun diri yang dia bawa ke dalam dunia ni. Maka apa kita boleh buat adalah kita pastikan dia cukup zat tersebut, dan dia jadilah pokok durian yang besar, yang kuat, dan akhirnya dia akan betul-betul mengecapi identitinya sebagai pokok durian, bukan lagi pokok mangga yang diharapkan ibu bapa. Fahamnya mudahnya adalah mak bapak nak anak jadi doktor tapi anak tak nak doktor, tapi terpaksa. Apa yang menyebabkan itu contohlah apa yang menyebabkan kanak-kanak ni akan jadi terseksa bila belajar dan bila bekerja. Ataupun anak-anak nak jadi engineer tapi bapa tak jadi, suruh jadi lawyer. So ini adalah salah satu contohnya lah. Ada banyak lagi contoh yang lain. Kita ambil perspektif ini sahaja. So inilah saya maksudkan sebagai anak-anak ni seperti pokok. Sebabnya bila kita dah melihat anak-anak ni seperti pokok, barulah kita akan faham konsep dinamakan sebagai konsep bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat ni bermaksud ibu bapa ni ada dalam keluarga kita kena faham bahawa kita bukan nak bahagia dekat dunia je, tapi kita nak bahagia dekat akhirat. Dekat sini, poin yang kita kena ambil adalah kita akan ambil perspektif daripada hierarki keperluan hidup Maslow ataupun Maslow Hierarchy of Needs. Mengikut Maslow, setiap manusia ni ada keperluan ataupun satu kehendak ataupun keperluan yang dia perlu capai setiap dalam fasa hidupnya untuk mencapai self-actualization. Self-actualization yang paling atas tu maksudnya adalah satu kepuasan hidup. Dia jumpa nilai dirinya, dia tahu apa yang dia nak jadi dan dia mampu sumbangkan ke arah tersebut. Maksudnya konsep yang terbaik tadi. Dan benda ni dicapai secara berperingkat. Maksudnya awal sekali dia mestilah start dengan physiological needs. Keperluan secara fisiologi. Keperluan fisiologi ni maksud keperluan air, ibu bapa memberi cukup makan, ada tempat berteduh, baju yang cantik, baju yang selesa, maksudnya kemampuan dia untuk boleh maksudnya cukup secara fizikal. Kita panggil sebagai physiological needs. Kemudian fasa seterusnya adalah safety needs. Safety need ni maksudnya dia rasa selamat. Dia rasa selamat, dia tak risau, dia tahu dia duduk kat rumah, tak ada orang akan datang bunuh ke atau orang serang dan sebagainya. Pada sama dia dapat kerja yang
tetap, kerja yang seimbang, kerja yang dapat mampu untuk bayar semua duit kereta dan sebagainya, ibu bapa macam tu, dan mereka rasa bahawa setiap keperluan hidup tu dipenuhi. Maksudnya dekat sini adalah peringkat kedua adalah di mana kita sudah rasa kita selamat. Satu, dah cukup fizikal, kemudian kita rasa selamat dan kita boleh fokus benda lain. Kita tak perlu pening-pening nak fikir orang macam duit semua, sebab kita boleh fokus untuk benda lain. Iaitu yang ketiga, peringkat ketiga kita panggil sebagai love and belonging. Love and belonging yang mana orange tu adalah di mana kita rasa seronok dan berkawan. Kita rasa seronok ada suami isteri. Kita rasa seronok ada keluarga ibu bapa yang betul-betul ada sense of connection yang berhubung dengan kita secara emosi. Ini yang dimaksudkan dengan love and belonging, peringkat ketiga. Kemudian peringkat keempat adalah esteem, iaitu rasa dihormati, rasa dirinya cukup kuat untuk buat, ataupun rasa statusnya cukup kuat, ataupun kita panggil orang Islam panggil sebagai izzah, rasa bangga dengan dirinya, dia rasa diiktiraf, dia rasa orang boleh dengar apa dia cakap, dia rasa orang boleh faham apa dia sampaikan, dan benda ni memberi kekuatan kepada dia dan akhirnya dia boleh jadi diri yang sebenar, iaitu mencapai ke peringkat terakhir, iaitu self-actualization, iaitu dia tahu dirinya nak jadi apa dan apa yang dia boleh sumbangkan kepada masyarakat. Inilah kita melihat perspektif bahagia dunia dan akhirat dalam perspektif keluarga, dan ibu bapa, suasana dan keluarga sangat-sangat memainkan peranan yang penting untuk mencapai mesej yang kita nak capai tadi, iaitu self-actualization. Dekat sini ibu bapa main peranan sangat penting sebabnya self-actualization ni adalah bahagia di dunia, tapi kita nak mencapai bahagia di akhirat, iaitu sebab sinilah kita perlu letak elemen-elemen agama. Sebab tu topik hari ni kita cerita pasal psikologi dan keluarga dan ada perspektif pasal Islam. Perspektif Islam tu bukan daripada saja, dapat daripada penceramah seterusnya yang lain. Cuma nak sebut kat sini adalah kita kena faham bahawa persekitaran seorang anak, seorang ibu bapa dalam keluarga akan membentuk pemikirannya. Maksudnya kalau dia daripada kecil dia dibesarkan untuk, contohnya dia dibesarkan, dia kata mak ayah kata kau ni tak guna, kau belajar macam mana kau takkan berjaya, kau buat macam mana pun, lama kelamaan benda ni membentuk dirinya dan dia akan percaya bahawa dia ni diri tak guna. Sebabnya kalau orang dia sayang pun kata macam tu, patah lagi diri sendiri. So itu adalah persekitaran membentuk dalaman. Sebab tu psikologi penting dalam pembinaan keluarga. Sebab bila kita dah faham psikologi, sebab kita nak besarkan manusia ni, analoginya kita nak bela ayam, contohnya bela ayam. Adakah kita boleh bela ayam macam tu je? Tak. Tapi kita kena pergi ladang, kita kena belajar dengan orang, kita kena belajar pasal fisiologi ayam ni, dia ada dua kaki, dia ada paruh, apa fungsi paruh semua ni, dan kita tahu makan apa nak bagi, dan kita bagi di tempat selesa, tempat dia bertelur, tempat dia nak mengeram dan sebagainya, dan kita tahu bila masa yang terbaik untuk kita sembelih dia. Tentu kalau bela ayam lah, kalau bela anak tak adalah nak sembelih kan. Apa nak kata kat sini lah, tak kisah apa saja kita nak buat, kita nak membesarkan satu jiwa, satu manusia yang akan membesar menjadi dewasa. So of course kita memerlukan ilmu, memahami pemikiran manusia dan tingkah laku manusia, barulah kita boleh besarkan dia menjadi orang terbaik. Sebab orang terbaik kat dunia ni bukan bermaksud dia paling hebat, bukan bermaksud dia paling kuat, bukan bermaksud dia paling kaya, bukan bermaksud dia paling ramai followers dan sebagainya. Tapi orang yang terbaik dekat dunia ni adalah manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Itulah orang yang terbaik, generasi terbaik yang kita nak bina dalam perspektif keluarga. Okay? Alright. So bila sebut pasal topik ni, kita dah sampai ke bahagian seterusnya, iaitu transition. Transition lah. Iaitu 4C, keluarga harmoni. Dekat sini saya nak bagi satu formula ringkas. Anak-anak tak? Ibu bapa ataupun anak-anak yang menonton ni atau pelajar, anak-anak tak sebagai kita dan ahli keluarga, kita dapatkan interaksi atau persekitaran keluarga yang harmoni. Kita rasa kesejahteraan berkeluarga. So, formula ni kita panggil sebagai 4C. 4C ni bermaksud setiap C yang ada ni membawa kepada maksud-maksud tertentu. So, kita lihat C yang pertama. So, C yang pertama adalah chemistry. Chemistry ni adalah rasa ngam. Kita panggil sebagai maksudnya masuk lah antara kita dengan seorang. Maksudnya bila kita ada chemistry dengan ahli keluarga ni, kita boleh masuk. Kita ada keserasian dan kita ada sekufu.
Sekufu ni maksudnya kita rasa sama taraf, kita tak terasa macam antara dua darjat yang terlalu berbeza dan kita boleh masuk sama-sama. Sebabnya bila kita dah rasa kita sama level, barulah kita boleh betul-betul berkembang. Ibaratnya kalau kita ada satu cawan besar dengan cawan yang kecil, dia tak berapa best. Dia best adalah satu cawan yang sama besar. Contoh kalau pergi mamak dengan kawan-kawan kan. Bayangkan kita order teh tarik dapat satu gelas. Tiba kawan order teh tarik dapat satu baldi. So kita nak minum dengan dia pun kita rasa macam so taklah. So kita kena sekufu. Sekufu ni maksudnya bukan bermaksud harta je, tapi kita boleh rasa sama level dia boleh jadi education level, boleh jadi harta level, boleh jadi personality level. So yang penting adalah kita rasa serasi dan kita boleh masuk dengan dia. So dekat sinilah masuknya point 5 bahasa cinta, iaitu untuk mencapai chemistry, untuk mencapai keserasian kita dengan ahli keluarga, kita kena faham konsep 5 bahasa cinta. So apa itu 5 bahasa cinta? 5 bahasa cinta ni mengatakan bahawa setiap pada manusia kita dekat dunia ni, kita ada bahasa-bahasa cinta yang kita buat. Bahasa cinta ni maksudnya sesuatu yang kita buat ataupun sesuatu yang kita suka terima, dan bila orang buat, kita rasa sayang pada orang tu. Contohnya, ada orang bahasa cinta yang pertama dekat sini adalah bahasa cinta kita panggil sebagai gesture, act of gesture ataupun tindakan mahu membantu. So tindakan mahu membantu ni kita panggil sebagai tindakan nak tolong. Maksudnya contohlah kalau kita sayang seseorang, dan bila kita sayang seseorang tu, apa yang kita buat adalah kita akan dia rasa nak tolong. Contohnya bila kawan tu, contohnya sekejap, saya tengok contoh gambar ni. Okey. Contohlah kalau orang tu ada bahasa cinta adalah act of gesture. So bila dia rasa act of gesture, setiap kali dia sayang seseorang, dia akan rasa nak tolong. Bila kawan tu ada masalah dekat tepi jalan, kereta rosak, dia sanggup datang ke jauh nak bantu kawan tu. Ataupun bila kawan tu ada tayar bocor dan sebagainya, dia rasa nak pergi tolong kawan tu. Dan bila dia rasa ataupun ada kawan dia macam dalam masalah, dia nak tolong, nak pastikan supaya orang ni dapat buat ataupun dapat manfaat daripada tindakannya. Iaitu gesture ni adalah tindakannya, dia living by giving themselves. Dia memberi tenaga, effort untuk menjadikan benda tu berjalan. So itu adalah bahasa cinta pertama. Bahasa cinta kedua adalah giving gift, iaitu memberi hadiah. Ada orang bila kita kata kat dia kita tolong something, dia rasa okey, dia cakap okey, terima kasih. Kita tolong dia susah, dia pun jawab terima kasih. Tapi bila mana dia buat sesuatu terbaik dan kita bagi hadiah, hadiah ni bermaksud ada physically, benda dia boleh pegang, dia boleh bau, dia boleh rasa, dia boleh tahu hadiah tu untuk dia atau apa yang dia buat, dia akan rasa berbunga-bunga kepalanya. Sebab bahasa cintanya adalah gift, iaitu hadiah, GIFT. So bila bahasa cintanya rasa dapat hadiah, dia rasa seronok, maka cara terbaik untuk mendekati orang macam ni adalah kita selalu bagi barang dekat dia. Dan bagi barang ni tak semestinya barang. Boleh jadi kita bagi masa, boleh jadi kita bagi barang, boleh jadi kita bagi tenaga. Asalkan benda tu dia boleh nampak, dia boleh rasa, dia boleh pegang dan sebagainya. So itu adalah berbentuk barang ataupun gift, hadiah. Bahasa cinta seterusnya adalah, yang pertama adalah giving gift, yang tadi act of gesture ataupun act of service. Bahasa seterusnya adalah quality time. Quality time ni bermaksud rasa meluangkan masa bersama secara berkualiti. Sebab ada orang bila bagi hadiah dia tak rasa macam terlalu best pun. Tapi bila kita ajak dia lepak sama-sama, pergi main bola, pergi minum kopi, pergi lepak-lepak dekat mall, dan dia rasa sangat seronok. Sebab baginya meluangkan masa bersama-sama itu adalah salah satu cara untuk dia rasa seronok, dia melupakan bahasa cintanya. Kemudian yang seterusnya, ada orang dia berbentuk words of affirmation ataupun kata-kata yang membantu pada dia. Maksudnya bila kita tolong dia bila kita tolong dia macam-macam dan sebagainya, bila dia tolong kita, contohnya kita sebagai orang dan dia tolong kita macam-macam, dia tolong angkat barang, dia tolong ni semua, sebab kita act of service, kita rasa seronok sebab dia tolong berbentuk tenaga fizikal. Tapi bagi dia, setelah apa-apa yang saja dia buat, bagi dia seronok adalah bila mana orang tu cakap terima kasih kat dia, ataupun orang tu meluahkan kata-kata pujian, cakap bagusnya kau sebab tolong aku. Bila kita meletakkan macam tu, bila orang tu ada word of affirmation, ada kata-kata
selalu pujinya ataupun selalu ajak sembang, orang macam ni dia akan berbunga-bunga bila datangnya kata-kata sebagai bahasa cinta. Dan yang terakhir adalah kita panggil sebagai physical touch ataupun sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal ni maksudnya ada orang ni dia suka bila kita salam dengan dia, bila kita peluknya, bila dia buat sesuatu terbaik kita datang tepuk belakangnya, tepuk-tepuk bahu, macam bagusnya kau, terbaik kau memang bagus Betul. So ada orang physical touch. Alright? Okay. So itu adalah bahasa cinta. Dan bila kita sebut pasal topik chemistry tadi, okay, C yang seterusnya kita panggil sebagai communication. C yang kedua, komunikasinya adalah dia mempunyai 4 benda. Iaitu komunikasi dia mesti ada 4 benda. Yang pertama adalah mesti orang yang menyampaikan komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah mestilah ada penerima. Maksudnya yang pertama adalah orang penyampai, yang kedua adalah penerima mesej komunikasi tersebut, yang ketiga adalah mestilah ada mesej tersebut, iaitu cakap pasal apa, konten, kandungan kepada komunikasi tersebut. Dan yang keempat adalah mestilah ada sistem atau teknik atau method of the communication. Apakah sistem komunikasi itu? Adakah bercakap? Adakah pandangan mata? Atau adakah bahasa badan dan sebagainya, tepuk tangan dan sebagainya? So mestilah keempat-empat ni senang sekali. Bila datang sekali, barulah seseorang itu boleh katakan sebagai berkomunikasi. So, keluarga yang baik adalah bila mana mereka saling berkomunikasi sesama mereka. Ada komunikasi yang berbentuk dua hala, ada penerima, ada penyampai. Dan yang kedua, mestilah hati ke hati. Yang ketiga adalah banyakkan mendengar berbanding untuk bercakap. Sebabnya, kita ada dua telinga dan satu mulut. So, kita banyakkan mendengar, barulah kita banyak bercakap. Tak ada masalah untuk bercakap. Dan tak ada masalah kalau kita banyak bercakap. Tapi kadang-kadang ada masa terbaik adalah the best way to learn about someone is to listen to them. So banyakkan mendengar dan insya-Allah keluarga yang banyakkan mendengar, mereka akan saling sama-sama dapat membawa ataupun mencapai kesejahteraan atau keserasian atau keharmonian dalam keluarga tersebut. Okey. Kemudian C yang seterusnya adalah kita panggil sebagai consideration. Consideration ni adalah kemampuan untuk kita bertolak ansur bila mana kita ada silap dan salah, bila mana kita ada satu kekurangan, bila mana ada satu pertelingkahan faham, menyebabkan bila kita adanya consideration, menyebabkan kita mampu untuk menganggap bahawa keluarga ni adalah sebagai prajannah. Prajannah ni maksudnya syurga dunia sebelum kita mencapai ke syurga di akhirat nanti. So, bila gimana kita faham konsep ni, kita takkan terlalu fokus pada pergaduhan, konflik, pertelingkahan dalam keluarga. Sebabnya kita nak mencapai jannah yang akhirat nanti tu, so kita capai jannah dekat sini dulu. Ni orang kata kata-kata bila kita bila keluarga yang bahagia ni ibarat syurga dunia kan. Ya, betul. Bila kita bahagia dengan keluarga kita, kita akan rasa seolah kita berada di syurga dunia ni supaya nanti hari kita akan masuk ke syurga di akhirat. Kemudian seterusnya, kita kena faham juga lelaki perempuan ni saling melengkapi. Kenapa kita kena saling bertolak ansur? Sebabnya lelaki ada kelebihan, perempuan ada kelebihan. So, saling-salinglah kita memenuhi kelebihan masing-masing supaya dapat menutup masing-masing punya kelemahan. Okey? Kemudian, itulah daripada part saya iaitu berkaitan dengan consideration. Dan yang terakhir kita panggil sebagai compromise. Compromise ni adalah satu konsep di mana bila ada satu pasangan, dua orang yang ataupun ahli keluarga, seorang mak dengan anak ataupun ayah dengan anak ataupun ayah dengan mak dan sebagainya, bila mereka ada satu benda yang nak, contohnya orang ni nak A, orang ni nak B. So bila masing-masing minat yang berbeza, kedua-dua nak mencapai berbeza, salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan keluarga harmoni ni adalah bila mana ada compromise. Compromise ni adalah scene terakhir di mana kita saling mampu untuk mengurangkan apa yang kita nak dan ni kurangkan apa dia nak supaya sama-sama dapat mencapai apa dia nak. Contohnya, kita bagi paling mudah lah. Seorang nak makan mamak. Seorang lagi nak makan western. So, dia macam seorang nak pergi mamak, seorang nak pergi kedai western, kedai hipster kan. So, menyebabkan ada pertelingkahan. So, compromise ni maksudnya yang suka makan mamak ni, dia terima bahawa okey, tak apa, aku korbankan aku rasa suka makan mamak ni, kita pergi makan western untuk engkau. Kita compromise. Dan orang yang makan western pun bila dia tahu orang ni compromise untuk dia, in the future dia akan bawa pergi mamak.
Maksudnya compromise ni adalah saling mengurangkan apa yang kita nak supaya win-win situation. Sebab in the end, kasih sayang dan keluarga tu bukanlah satu pertandingan. Dia bukannya siapa betul, siapa salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi dia lebih kepada siapa yang nak menang bersama-sama. Love is not a fight, but it's something worth fighting for. Kita bukan nak bergaduh sama kita, tapi kita nak sama-sama pertahankan untuk jadikan hubungan ni berkekalan sampai ke jannah. Okey? So far masih ada kat sini, masih hidup. Alhamdulillah, harap-harap masih hidup, insyaAllah. Kemudian kita dah sampai ke penutup lah, jangan risau. Iaitu kalau kita boleh simpulkan balik, konsep hari ini adalah kita ada peranan agama, kita ada peranan psikologi dan kita ada peranan hati. Agama ni maksudnya elemen spiritual yang membantu hidup kita di dunia akhirat. Kalau elemen psikologinya adalah memahami komunikasi dan rasa hati manusia sekeliling kita, dan akhir adalah ada hati atau ada keikhlasan dalam kesucian hubungan kita bersama keluarga. Alright, so itu saja kesimpulan balik kalau kita simpulkan balik semua topik hari ini. Dan apa yang saya nak kongsikan sini sebagai penutup, saya nak tunjuk dalam bentuk video. So jom sama-sama kita tengok video ni. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Macam mana? Finding the imperfection tu, kadang-kadang kita rasa keluarga kita ni kurang. Keluarga kita tak best macam keluarga orang lain. Kita rasa macam mak ayah kita ni tak best macam kawan-kawan punya mak ayah. Ataupun kita rasa macam anak kita ni tak best macam anak-anak orang lain. Tapi bila kita melihat pada kekurangan, bila kita mana fokus pada kekurangan, ada sampai satu masa nanti kita akan sedar bahawa sebenarnya kekurangan ni lah yang menyebabkan kita rasa seronok. Kekurangan ni lah menyebabkan kita rasa sempurna. The little imperfection that make our life perfect. So, penutup kita hari ni adalah kita kena faham bahawa keluarga ni adalah satu sistem sosial yang paling asas
tanda keberjayaan seseorang. Maksudnya bila mana seorang tu ada sistem keluarga yang baik, dia akan mencapai kesejahteraan emosi, dapat mencapai kesejahteraan psikologi dan mindanya. Dia mampu menjadi manusia yang terbaik dekat dunia ni. Sebab kata-kata terakhir yang kita kena ingat adalah apabila kita saling ada bersama, kita telah ada segalanya. Jadi saya harap itu cukuplah perkongsian kita hari ini. Apa yang kita kongsikan ini adalah berkaitan dengan keluarga dan sama-sama kita amalkannya. Okey. Terima kasih sangat-sangat kerana mendengar. Assalamualaikum. Apa-apa salah silap, saya minta maaf. Mana-mana yang lebih itu adalah daripada Allah, yang kurang daripada saya. Ingatlah, bila kita lihat ilmu psikologi ni, ilmu yang menjadi asas kepada untuk memahami manusia. Okey, sekian saja bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Didoakan supaya adik-adik semua sihat sejahtera di samping melaksanakan tugas harian dan di samping keluarga, yang mana kita sekarang ni diuji dengan satu wabak yang cukup dahsyat. Satu dunia merasai betapa dahsyatnya wabak COVID. Saya Ustaz M. K. Azman, insya-Allah hari ini akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan kesan psikologi daripada wabak COVID-19 serta pasca Ramadan. Baik. Kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk berhadapan dengan wabak yang kita tak pernah pun memikirkan pada tahun ini akan berlaku. Saya, tuan-tuan dan semua umat Islam, semua manusia lah, tidak kira siapa pun, semua tak menyangkakan kita akan diuji dengan wabak yang dahsyat ini sehingga akan meninggalkan kesan terhadap jiwa kita. Ya. Baik, sepanjang pemerhatian saya ni, saya melihat di antara respon-respon bila tibanya hujan sebegini, ada tiga kelompok utama yang menerima ujian ini dengan keadaan yang pelbagai. Maknanya tidaklah satu ujian ini datang kemudian masyarakat akan menerima atau respon terhadap ujian ini sama. Tidak. Sekadar pemerhatian saya ni ada tiga jenis golongan yang menerima bagaimana respon terhadap wabak ini. Yang pertama ialah kumpulan yang terlalu takut dengan wabak ni. Terlalu takut, terlalu risau, terlalu bimbang sehingga akan memberi kesan terhadap diri dia seperti dia akan membeli sanitizer sebanyak-banyaknya. Nah, sanitizer. Sanitizer ni apa? Sanitizer ni ialah pencuci tangan yang ada alkohol. Dia akan beli sebanyak-banyaknya di kedai-kedai, ataupun kalau ada online dia akan beli secara online, ataupun kalau ada kawan-kawan yang jual dia akan beli juga sehingga akan banyak kat rumah dia. Dia pergi mana pun dia akan bawa benda tu. Baik, tetapi terrisau itu tidak sesuai lah. Apa lagi tindakan dia? Yang spontannya dia akan sentiasa memakai mask untuk muka. Dia akan sentiasa pakai. Di rumah dia pakai. Ada kan? Di rumah dia pakai. Naik motor dia pakai. Bawa kereta pakai. Walaupun dia seorang. Sepanjang masa dia akan pakai mask untuk elak daripada jangkitan coronavirus. Sedangkan nasihat pegawai perubatan ini ialah pakai mask ketika mana ada gejala-gejala yang menyebabkan dia boleh dijangkiti. Contohnya, kalau kita batuk, kita sesema, kita dinasihatkan pakai mask.
ataupun untuk prevent daripada orang lain yang bergejala daripada terkena kita ni, kita pakai mask. Kalau kata kita naik motor, kita duduk kenderaan, sedang mandu kenderaan, tinggal di rumah, tak pakailah. Tak pakai. Sebab coronavirus ini bukanlah dia berjangkit melalui udara, kan? Kemudian orang yang takut atau risau ini, apa respon dia? Dia akan mempercayai terhadap berita-berita palsu yang disebarkan dalam media sosial. Seperti apa? Seperti minum air ketum dapat menghilangkan coronavirus, dapat menyembuhkan coronavirus. Ataupun kalau di India, dia minum air kencing lembu boleh menyebabkan coronavirus ni dibersihkan daripada badan dia. Maknanya akan terhindar daripada coronavirus. Ini semua adalah berita-berita palsu yang disebarkan sehingga kan memberi kesan terhadap mereka yang begitu takut dengan coronavirus ni. Sebab niatan dia hanyalah untuk elak macam mana nak jauh pada coronavirus. Maka dia akan cubalah supaya yang boleh. Dan pernah tak satu berita, satu mesej yang disampaikan tentang sumek, kan? Sehingga kan ada yang bercari kat Shah Alam, walaupun harganya agak mahal, dia beli juga semata-mata untuk apa? Untuk mencegah daripada coronavirus. Ini satu penyakit. Mimpi-mimpi ni tidak boleh dijadikan hujah. Dalam Islam tidak boleh menjadikan mimpi itu sebagai salah satu dalil untuk diterima. Tak boleh jadikan sebagai hujah untuk menerima apa yang disampaikan dalam mimpi itu. Hujah kita adalah berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, berdasarkan kepada kajian-kajian yang terkini. Itu kalau kata tidak nyatakanlah Al-Quran, hadis, maka kita ambil kajian-kajian terkini sebagai alasan kenapa kita menggunakan sekian. Kalau kata mimpi itu boleh dijadikan sebagai hujah, maka akan lahirlah pelbagai mimpi-mimpi yang pelik-pelik yang menyebut tentang satu benda itu boleh menyembuhkan penyakit, maka kita berbakat beli. Tak boleh. Tak boleh jadikan mimpi itu sebagai hujah untuk kita melaksanakannya. Baik, ini adalah golongan yang terlalu takut dan risau terhadap coronavirus. Golongan yang kedua ialah golongan yang terlalu positif. Orang tu positif ni, dia tak macam dia sambil lewa tau. Dia macam tak ambil tahu sangat tentang coronavirus ni. Ataupun dia tak, benda tu takkan kena kat dia. Takkan kena. Maka dia pun tak pakai mask. Dia tak pakai hand sanitizer. Dia tak pakai. Penjarakan sosial pun dia tak kira sangat. Rapat macam biasa, rapat. Kemudian jumpa kawan dia pun dia peluk, dia salam, dia peluk. Ada yang macam tu. Sehingga kan orang yang pakai mask ni pelik. Kenapa tak pakai? Kenapa tak pakai? Ada kan? Jadi proaktif. Jadi positif sangat. Bagi dia anggap takkan kenanya. Dia ada salam tu, dia anggap orang tu tak ada virus. Dia jumpa saja, takkanlah jumpa pakcik pun nak kena macam tu kan. Dia anggap pakcik tu sihat. Dia anggap kawan-kawan dia sihat. Dia anggap siapa sahaja yang dia jumpa tu semua sihat. Ini satu kesilapan lah. Sebab Islam meletakkan bahawa kita semua hendaklah berhati-hati. Al-wiqayah, mencegah itu lebih baik pada mengubat. Nanti dah terkena, susah. Al-wiqayah khairun min ilaj. Mencegah itu lebih baik pada mengubat. Setiap hari bulan Allah Ta'ala uji dia dapat coronavirus, nyesak. Itu antara mereka yang menerima bagaimana mereka respon terhadap COVID-19. Ini golongan kedua lah, golongan yang terlalu positif sangat. Ada dalam syarikat kita ni positif sangat. Yang tak pakai penutup muka tu, itulah orang
positif. Syukurlah Allah tak uji dia dapat jangkitan tu. Dia kena bersyukur banyaklah. Baik, golongan yang ketiga ialah golongan yang sederhana, iaitu normal ataupun rasional. Dia tak terlalu takut dan tak terlalu berani. Cuba tengok dalam masyarakat kita ni, ada kan? Dia tak takut sangat, dia tak terlalu berani. Yang takut macam mana? Saya uraikan tadi ya. Dia takut, contoh dia pergi pasar, dia beli barang-barang, kemudian dia balik rumah, dia letak barang-barang itu di tengah panas semata-mata untuk menyahkan kuman virus itu. Lepas setengah jam atau sejam barulah dia masuk dalam. Kadang tu orang yang takut sangat-sangat ni nak ambil barang-barang daripada kurier pun takut. GNT ke, daripada bos laju ke, dia takut. Tetapi orang rasional ni ialah dia memikir secara matang lah. Di mana perlu untuk dia bertindak pencegahan, di mana tidak perlu. Ya. Dia akan melaksanakan seperti social distancing, penjagaan sosial dia akan buat. Kemudian dia akan menggunakan hand sanitizer. Bila kata dia menyentuh barang-barang yang dia tak rasa betul ni, dia cuci tangan, dia cuci tangan, kemudian dia akan pakai mask di tempat-tempat yang diperlukan. Contohnya di mana? Contohnya tempat seperti tempat yang sesak. Yang kita tengok sesak tu, kalau tengok sesak tu, pergilah, baliklah. Ya. Ini adalah 3 kategori yang mana bagaimana kita respon terhadap COVID-19. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kesannya COVID-19 ini terhadap psikologi kita ni? Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, emosi, kan? Baik, bagaimana ia telah memberi kesan terhadap hidup kita ni? Memang kajian banyak menunjukkan bahawa kehadiran COVID-19 ini memberi kesan cukup banyak. Tadi pun ada seorang kakak call saya, dia kata, Ustaz, COVID-19 ni, tempoh PKP ni memberi kesan daripada saya ni. Apa dia kak? Saya sebelum ni tak sempat nak ikuti kuliah-kuliah secara online. Tetapi Alhamdulillah bila kata ada tempoh PKP ni, saya dapat melihat menonton ke semua kuliah secara online. Saya dapat belajar tajwid, belajar tentang hukum hakam, belajar tentang fiqh, belajar tentang tauhid, akhlak, adab. Kalau sebelum ni, sibuk dengan kerja. Bangun dia, nak persiapkan makan minum, pakaian untuk suami bekerja. Tapi sekarang ni, Alhamdulillah, bila suami pun tak pergi kerja, dia boleh luangkan masa untuk menuntut ilmu. Boleh baca Al-Quran. Kita lihat kehadiran COVID ni sebenarnya kita sebagai umat Islam hendaklah melihat satu musibah itu sebagai satu benda yang positif. Positif macam mana? Positif kita lihat semestinya Allah Ta'ala mendatangkan ujian adalah untuk memberi kita masa berfikir tentang kuasa Allah SWT, fikir bagaimana kita nak manfaatkan masa yang diberikan. Kita dilarang untuk keluar negeri, dilarang untuk bebas bergerak ke sana sini. Tapi Alhamdulillah dengan masa yang diberikan itu, kita stay di rumah, kita dapat baca Al-Quran. Kita ramai dengan kita ni yang boleh memperbaiki ibadah dia. Ni pasca Ramadan ya. Ramadan tahun semasa ni kita banyak, dengan kita ni tak sempat pun nak khatam Al-Quran. Tetapi bila kata datangnya Ramadan beserta dengan COVID, kita dapat khatam Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Kita ada banyak masa untuk beribadah, banyak masa untuk kita baca Al-Quran. Best kan? Best. Ya. Dan ia mengajak kita lah untuk bagaimana kita nak solat secara berjemaah. Kita dihalang pergi ke masjid, dihalang pergi ke surau, dihalang untuk bersalam-salaman, berpelukan pun kita dihalang. Tetapi dengan adanya COVID ini, kita dapat melihat balik tentang kebersihan diri. Selama ni tak kisah pun, kita tak kisah pun pasal cuci tangan, pasal mandi,
sekarang ni pergi ke kedai, balik mandi. Sebab takut dengan COVID-19. Mandi kan bagus sebab membersihkan badan. Dan juga bersalaman itu kita dilarang untuk buat sebab apa? Sebab nak cegah daripada berlakunan jangkitan kuman tu, virus tu. Maka semestinya ia mendatangkan kerinduan kepada kita semua. Kita rindu nak ke masjid, rindu nak ke surau, rindu nak i'tikaf di masjid. Allahu Akbar. Saya semalam dapat pergi ke kafe 5 Masjid Puncak Alam. Allahu Akbar. Seronok. Seronok sangat. Sebab kita diberi masa untuk, diberi keizinan untuk masuk kawasan masjid. Makan dalam kawasan masjid. Allahu Akbar. Seronok. Nak katanya apabila kita dihalang melakukan satu benda dan diberi peluang untuk buat semula, maka kita akan menghargai antara ibadah-ibadah yang kita tinggalkan disebabkan oleh virus. Ini pun saya yakin tak sabar ni, ramai tak sabar ni nak pergi masjid ni untuk tunaikan solat Jumaat. Masing-masing menyatakan kerinduan mereka kepada masjid, menyatakan kerinduan mereka kepada khutbah Jumaat, menyatakan kerinduan kepada imam-imam yang baca Al-Quran secara merdu. Allahu Akbar. Saya yakin kalau ada siapa kita ni tidak merasai rindunya kepada masjid, itu something wrong. Tak rasa rindu apa-apa, tak rasa apa. Pergi masjid ke tak masjid, sama je. Itu something wrong. Kena cek balik hati kita ni, jiwa kita ni, adakah kita ni termasuk di tangan orang yang merindui masjid. Sebab orang yang merindui masjid adalah orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat, dia akan berada di bawah naungan Allah. Bersama-sama dengan pimpin yang adil, bersama-sama dengan dua sahabat yang berkasih sayang kerana Allah, bersama-sama dengan orang lelaki yang diajak untuk melakukan kejahatan bersama perempuan, maka dia mencegah ni, dia takut pada Allah Ta'ala di bawah arasy ini, yang mana di bawah arasy ini tidak ada di hari kiamat, melainkan hari itu sahaja sebagai tempat untuk kita berlindung di bawah rahmat Allah SWT. Maka kita yang individu yang beriman kepada Allah sewajarnya menyatakan rasa rindu nak ke masjid, rindu untuk salat jemaah. Maka kesan daripada kita ni ialah kita menyatakan kerinduan kita kepada tempat ibadah untuk kita solat berjemaah secara beramai-ramai, walaupun kita perlu menjarakkan diri kita ni dengan jemaah lain sebanyak 1 meter. Kita nak datang juga, kita nak merasai nikmatnya solat berjemaah ni. Walaupun norma baru ini kita tak boleh lagi nak berapat-rapat dalam satu soft, tak apalah, kita buat setakat mana mampu ya untuk solat berjemaah. Yang pertama ialah kita akan menerima norma baru dalam ibadah kita ni, iaitu kita akan pakai mask ketika solat. Kita akan basuh tangan dan menggunakan sanitizer sebelum kita solat. Dan kita akan melakukan penjarakan sosial dalam soft. Sebelum ni rapat kan, kita akan terimalah sesuatu yang baru ni. Dan mengikut jangkaan pakar-pakar kesihatan pun mengatakan bahawa kita ni akan hidup bersama-sama dengan COVID-19 pada masa akan datang. Sebab COVID-19 ni akan terus berada dalam masyarakat kita. Maka kita kena bersedialah dari segi penjagaan sosial, dari segi kebersihan, dari segi pentutup muka, pakai mask tu kena pakailah. Sampai bila? Wallahualam. Mungkin selama-lamanya. Nah, benda tu akan hidup bersama-sama kita ni. Kita tak mampu nak hapuskan dia. Hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk hapuskan COVID-19 ini daripada muka bumi ini. Sebagaimana juga penyakit lain seperti kanser, darah tinggi, kencing manis, sakit kepala, migrain, sakit lain-lain lah. Kita akan hidup bersama COVID ini sama seperti penyakit yang lain. Cuma bahaya COVID-19 ini ialah kita tak nampak. Tak nampak.
Dan gejala-gejala itulah yang akan menunjukkan bahawa itulah COVID-19. Baik. Yang pertama ialah kita akan menerima norma baru dalam ibadah. Yang kedua, pasca COVID-19 ni, dan dimaklumkan pada hari ini pun oleh Perdana Menteri mengatakan bahawa keizinan untuk kita merentas negeri bermula 10 Jun. Besok lah. Tuan-tuan, adik sekalian boleh balik kampung masing-masing, dan sekarang pun dah ada kampung kan. Bolehlah untuk bergerak ke sana sini, melapangkan jiwa kita yang resah. Saya ketika tempoh COVID ni telah diuji oleh Allah SWT kematian isteri saya. Bila meninggalkan isteri meninggal dunia, saya perlu hidup dalam fasa PKP yang mana tidak ada seorang pun yang dalam ziarah, hanya ditemani oleh ahli keluarga terdekat sahaja. Maka jiwa kita ini rasa macam down. Ya. Itulah ujian yang kita hadapi lah. Bila sebut COVID-19, PKP sorenya, saya akan teringat arwah saya yang telah meninggal pada 5/4 pada pukul 5 pagi di Hospital 90 akibat sesak nafas. Baik. Yang kedua, apakah kesan psikologi COVID-19 terhadap keluarga dan kita ni pasca Ramadan ni? Ramadan kita berlalu dengan seadanya, menunjukkan kepada kita bahawa kita walaupun tak pergi ke masjid, tetapi di rumah-rumah kita ni ada imam-imam baru yang kita lahirkan. Pasal tak? Kita tak sangka pun anak kita tu boleh imam, tapi Ramadan baru ni Allahu Akbar boleh imam. Saya yakin yang nonton adalah pelajar-pelajar yang masih muda, masih bujang, belum ada keluarga yang besar. Tapi saya ada anak lelaki yang belajar tahfiz. Alhamdulillah, saya dapat manfaatkan anak saya ini untuk jadi imam sepanjang Ramadan ni. Perasaan kita seberapa, kita rasa gembira sangat. Apa yang kami buat ialah bangun pagi, solat tahajud, qiyamul. Lepas tu kami akan sama-sama bersahur. Lepas bersahur kami solat subuh, dan lepas solat subuh kami akan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Satu hari dua kali tadarus. Awal pagi juz pertama, tengah hari, lepas zuhur juz yang kedua. Begitulah setiap hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah sebulan Ramadan itu kami dapat khatam Al-Quran 2 kali. Alhamdulillah. Dengan tempoh masa yang Allah berikan itu dapat kemanfaatkan semungkinlah. Itulah namanya kesan terhadap pembentukan rumah tangga, ialah apabila kita menggunakan masa yang sesuai untuk keluarga, insya-Allah boleh. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk sama-sama baca Al-Quran. Kita gunakan masa itu untuk sama-sama berzikir, sama-sama ingat kepada Allah, beri ingatan tentang dosa dan neraka kepada anak-anak dan isteri. Itulah yang boleh mengeratkan hubungan rumah tangga. Ingat dia, hanya agama sahaja yang boleh mengeratkan hubungan rumah tangga. Kalau hubungan rumah tangga itu tak disulami dengan ibadah kepada Allah, pasti akan longgar dan akan terputuslah, akan bercerai-berailah ada keluarga tu. Ya. Bila kita tadarus Al-Quran, bapa baca akan ditegur oleh anak dan isteri. Bila isteri baca Al-Quran, ditegur salah silapnya itu oleh suami dan anak-anak. Bila anak baca Al-Quran, ditegur oleh ibu dan ayah tentang kesilapan. Saling memperbaiki bacaan. Itulah akan datangnya barakah dalam rumah tangga. Maka sekiranya kita tekad dan istiqamah dengan amalan tersebut, insya-Allah kita akan laksanakan aktiviti itu selepas berakhirnya Ramadan. Kalau kata lepas Ramadan ni kita tak teruskan yang amalan tersebut, pastilah akan ada salah silap dalam percaturan rumah tangga kita tu. Baik.
Itu yang kedua, dapat mengeratkan hubungan rumah tangga dan selamat ahli keluarga. Bayangkan, sebelum ini saya pernah menjalankan program-program bersama rakan jalanan yang mana rumah mereka ini dihuni oleh ramai ahli keluarga, tapi ruang untuk mereka berada dalam rumah tangga tu tak banyak ruang dia. Ada bilik mak ayah, ada bilik anak perempuan, ada store, ada ruang tamu, dapur, itu je. Terutama rumah PPR, rumah apartmen yang terhad, kawasannya terhad 800 meter persegi, kaki persegi, 800 kaki persegi, kecil. Macam mana mereka nak duduk dalam tu, dengan keadaan yang terperuk dalam tu, pasti semuanya akan bingung, akan rasa tertekan, stres dan sebagainya. Jadi, hal itu kita kena gunakan kesempatan itu untuk mewujudkan satu aktiviti yang menarik. Nah, setiap hari bapa dan mak kena fikirkanlah bagaimana nak menarik, mewujudkan satu aktiviti yang menarik perhatian anak supaya tak rasa jemu dan tak bosan. Antaranya adalah baca Al-Quran, main teka-teki, bernyanyi, bernasyid. Saya buat nasyid. Setiap pagi saya akan nasyid. Kalau tak, tengok Facebook saya, MK Azman. Facebook saya, MK Azman. Friend saya dah 5,000 orang, dah limit. Kalau kata adik sekalian nak ikuti saya, boleh follow saya. Follow saya sekarang ni sudah ada 16,400 orang. Ya. Okey. Itu yang kedua, kesan terhadap psikologi COVID pasca Ramadan. Yang ketiga ialah orang yang mengalami situasi sebegini akan mengalami trauma emosi terhadap kehidupan sosial. COVID dah nak berakhir ni, insya-Allah. Apakah kesannya? Ialah kesannya kita bimbang terhadap masa depan kita ni. Sebab bila kata kerajaan telah mengumumkan PKP ni, tak boleh kerja, maka ramai kan kita ni yang risau tentang kerja dia. Dah lama tak berniaga di jalan, dah lama tak buka restoran, dah lama tak buat bisnes, dah lama tak pergi bekerja di ladang, dah lama tak bekerja cari rezeki. Maka bila berakhir ni, kesan dia ialah dia akan bimbang terhadap masa depan dia. Sepanjang tempoh PKP ni, dia banyak bergantung kepada bantuan NGO. Dia tak ada beras, dia tak ada kopi, tak ada telur, tak ada air minuman, semua disumbangkan oleh NGO. Bila berlalu dengan PKP ni, NGO pun dah kurang memberi bantuan, maka dia pun risau, macam mana aku nak cari makan ni. Dia akan mengalami kehidupan sosial yang tak menentu. Dan ekonomi. Dia pun nak fikir macam mana nak berniaga ni. Dengan modal tak ada, sebab modal semua dah digunakan dalam tempoh PKP baru ni. Risau, rungsing. Nak mula bisnes, modal tak ada. Ada juga yang buat training, kemudian nak mula balik training, tak tahu bila. Dia pun risau juga, duit dalam tabungan dah habis ni. Tinggal RM4,000 ni. Mungkin tinggal lagi RM1,000. Untuk sebulan lagi, hanya makan je. Rungsing. Kemudian, nak jumpa kawan pun sama juga. Nak jumpa kawan, adakah perlu untuk bersalaman? Ada tak kawan nak jumpa dia? Ada kawan yang tak jumpa dia? Sebab dia ni orang jenis yang begitu takut dengan COVID. Kalau jumpa kat luar kan, nak kena salam, nak kena duduk tempat tu, mesti ada virus. Kedai tu mesti ada virus. Maka dia dah trauma. Sebab dia beranggapan bahawa kawan dia nak jumpa tu ada virus, orang kedai pun ada virus, tempat meja makan minum tu ada virus, semua ada virus, maka dia pun tak pergi. Dia takut. Itulah kesannya bila kata kita menjadi orang yang begitu takut dengan virus. Baik. Apa lagi? Akan mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Kesulitan macam mana? Kesulitan sang bapa tak tahu bagaimana nak uruskan rumah tangga, anak-anak yang pelbagai, anak 10 orang, masing-masing ada kepala sendiri,
tak tahu nak menguruskan rumah tangga, kemudian makan minum, kemudian isteri pula, ialah hari-hari. Hari-hari pandang isteri, wajah tu je, dia pun dah boring lah, dah lama tak tengok wajah-wajah kat pejabat. Kan? Ada. Kat pejabat tu adalah ramailah gadis-gadis yang cantik, ramai yang orang perempuan yang berhias. Sekurang-kurangnya dapat juga merawat jiwa dia, tapi di rumah tengok bini dia pakai baju kelawar je. Tok muka anak semuanya masalah, asyik main game je. Mesti dia akan fikir, rusing. Rasa tak bermotivasi untuk duduk di rumah, nak keluar tak boleh. Nak keluar lepak di kedai mamak tak boleh, nak naik motor pun tak boleh. Itu alasan dia. Maka dia pun akan mengalami kecelaruan untuk menguruskan rumah tangga dia. Baik. Kemudian dia akan rasa terasing. Maklumlah, pernah rasa tak Sony? Dalam tempoh PKP tu, nak pergi mana tak boleh. Itu yang saya rasa. Bila kata saya kematian isteri, itu yang saya rasa terasing sangat, rasa jauh sangat dengan adik-beradik. Sedangkan ketika itu kita perlukan bantuan, motivasi, perlukan pertanyaan, rakan sembang sebagainya. Kita perlukan teman kita itu. Tapi kakak pun tak ada. Rasa kosong je. Tak tahu buat apa. Sebelah alhamdulillah sepanjang tempoh saya duduk di rumah tu, datang ahli keluarga sebab arwah isteri saya, datang teman. Alhamdulillah, syukurlah alhamdulillah. Dan malam tadi pun saya dapat jumpa dengan kawan saya yang terkandas di Sabah, dia sampai di Puchong. Saya dapat jumpa kawan saya selapang sangat sebab dapat bertemu dengan kawan yang sama kepala kita ni, suka buat kerja dakwah, suka buat kerja kebajikan. Alhamdulillah, subhanallah. Baik. Di akhir sekali saya nak ingatkan kepada semualah, kepada pelajar sekalian, supaya kita mengawal emosi kita ni. Apa saja ujian kita hadapi, kita kawal emosi kita dengan menyeimbangkan emosi kita ni, simbangkan dia dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, yang mendatangkan pahala kepada kita ni. Sebab tu bila kita sebut tentang musibah ni, Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan cara sembahyang dan sabar. Sembahyang, sabar. Sembahyang, sabar. Sebab kebanyakan kita ni bila diuji dengan ujian sebegini, mereka akan rasa stres, rasa jiwa terganggu, rasa tak terkurung, rasa terasing sebagainya, maka mereka meninggalkan solat. Kan banyak orang yang tu. Bila Allah tahu uji dia semalas nak solat. Dia rasa tak sabar dah. Dia rasa macam nak meroyan. Sebab tu ada satu video tu, tengok macam mana keadaan. Pernah nampak tak satu video seekor beruang kan? Sebab nak tunjuk bahawa manusia ni sekiranya dia boleh luahkan sebegitu, dia akan luahkan betapa boringnya duduk di rumah ni. Baik. Kita seimbangkan emosi kita ni dengan cara kita banyakkan solat, minta bantuan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah aku daripada COVID ni. Penting tuan. Penting kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Taala. Sebab semua yang datang ini daripada Allah. Bukan datang pada manusia, bukan datang pada haiwan, bukan datang pada pokok, tetapi datang pada Allah Taala untuk uji kita. Ya. Untuk uji kita. Jadi kita minta kepada Allah Taala agar dilindungkan kita daripada penyakit jangkitan wabak ni, dan kita bersabarlah duduk di rumah, bersabarlah tak boleh nak sampai pagi, bersabarlah walaupun tak dapat nak minum teh tarik di kedai mamak, bersabarlah kalau tak dapat nak mancing, bersabarlah kalau kata tak dapat balik kampung, bersabar. Sebab bila datang ujian, kita akan ditahan, kita akan diminta untuk sabar. Sabar juga, tapi solat jangan tinggalkan. Ya, kena buat ya, solat ya. Baik. Setiap berlaku itu, ujian datang ada hikmah dia. Seperti yang saya katakan tadi, kena ingat tu. Datangnya ujian, kita tak kira ujian apapun, ujian kehilangan ke,
ujian datangnya wabak ke, ujian kemiskinan ke, ujian kesihatan ke, semua itu ada hikmah di sisi Allah SWT. Allah nak uji kita, sama ada kita sabar tidak. Ramai yang kita ni tak sabar sehingga akan meninggalkan solat. Ya. COVID ni, apa kesan dia? Kesan dia ialah dapat mengeratkan hubungan kasih sayang sama ahli keluarga. Selama ni ada ahli keluarga yang tak jumpa langsung, yang terpisah, bapak balik, anak tak balik lagi. Anak duduk di mana? Duduk di rumah kawan dia. Ada mak bapak yang sibuk siang malam sampai petang, sampaikan terabai anak-anak di rumah. Pernah saya jumpa bila mak bapak sibuk berniaga, anak-anak balik sekolah pukul 10 pun, 10 malam pun masih lagi berpakaian sekolah. 10 malam. Bila tanya mana ayah, mana mak, ayah, mak bekerja. Kerja kat mana? Kerja di pasar malam, niaga. Niaga semalam ni seronok. Niaga. Apalagi kalau macam barang jualan tu laku keras, dia akan berniaga setiap malam. Malam Ahad sampailah kepada malam Ahad berikutnya, dia akan berniaga, anak-anak terabai. Anak-anak hilang kasih sayang bapak mak. Balik rumah tidak ada siapa-siapa. So bila apa budak buat, budak-budak ni akan buat apa yang mereka nak. Seperti isap dadah, isap rokok, bergaul bebas. Kemudian macam-macam lah. Saya jumpa macam-macam budak-budak sekolah ni. Ketika saya berceramah di sekolah-sekolah di sekitar Selangor dan wilayah Persekutuan, macam-macam jumpa. Ada yang menonton video lucah, ada yang isap rokok, ada yang ganja, ada yang tak terlanjur pun dah. Jadi kita ambillah setiap yang datang itu sebagai masa untuk kita muhasabah diri dan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selamatkanlah hari-hari kita ni seperti mana Allah Ta'ala ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah ataupun cegahlah keluarga kamu daripada azab api neraka. Ya. Saya rasa saya kata ikut untuk hari ini tentang kesan psikologi daripada COVID-19 dan pasca Ramadan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Saya harap pengisian pada tani pagi ini bermanfaat untuk semua. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.